Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 5, kita akan belajar bidang sirah, tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Standard kandungan 5.1, merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 5.11, menerangkan pengertian hijrah. 5.12, menerangkan sebab yang mendorong hijrah ke Madinah. 5.13, menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah menerima perintah hijrah ke Madinah. 5.14, menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah. 5.15, merumus iktibar daripada peristiwa hijrah ke Madinah. 5.16, menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam melakukan perubahan secara beradab dan istiqamah. Untuk subscribe channel ini. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah: pertama, menjelaskan iktibar daripada peristiwa hijrah ke Madinah, tahap penguasaan 2. Yang kedua, mengaplikasi sekurang-kurangnya 2 iktibar daripada hijrah ke Madinah dalam kehidupan seharian, tahap penguasaan 3. Yang ketiga, menganalisis sekurang-kurangnya 3 iktibar daripada hijrah ke Madinah dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, tahap penguasaan 4. Lihat paparan gambar yang diberikan. Bolehkah anak-anak ceritakan apa yang anak-anak nampak? Gambar ini menunjukkan masyarakat purbakala. Seperti yang anak-anak belajar di dalam subjek sejarah, mereka mengalami perkembangan dan berhijrah selaras dengan peredaran zaman. Pengertian hijrah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Konteks hijrah di dalam sirah Nabi ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Iktibar peristiwa hijrah. Pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anda hendak menunggu perintah?" Rasulullah bersabda, "Aku berharap hal itu." Aisyah melanjutkan, Abu Bakar lalu menunggu perintah hijrah. Suatu hari, iaitu di waktu siang, Rasulullah datang menemuinya. Hadis riwayat Bukhari. Iktibar peristiwa hijrah. Kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Rasulullah SAW membuat perancangan bersama Abu Bakar. Antara perancangan Nabi, mengupah Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan, meminta Abdullah memberikan maklumat berkaitan musuh, menugaskan Asma agar bekalan makanan mencukupi dan meminta Amir bin Fuhairah untuk menutup jejak putera-puteri Abu Bakar. Nabi meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil dan menggunakan burdah baginda. Nabi dan Abu Bakar memang memilih jalan dan waktu ke Madinah yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung menuju ke Madinah tetapi ke Gua Thur. Iktibar peristiwa hijrah. Ketiga,
tenang dan tabah menghadapi cabaran. Abu Bakar merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik Suraqah bin Malik yang mengejarnya itu dapat melihatnya dan akhirnya nanti Rasulullah akan disakiti oleh mereka. Maka Rasulullah menenangkan dan meneguhkan hati Abu Bakar. Di dalam surah At-Taubah ayat 40, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu yang rendah. Dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iktibar peristiwa hijrah. Keempat, hormat menghormati dan saling membantu. Ali bin Abi Talib tidur di tempat tidur Rasulullah. Abu Bakar memberi salah satu haiwan tunggangannya, iaitu Al-Jada'. Amir bin Fuhairah setiap pagi dan petang membawa susu untuk Nabi dan Abu Bakar. Kemudian dia pergi waktu malam untuk menemui keduanya. Selepas itu merumput sehingga tak satu pun dari para pengembala yang tahu peristiwa hijrah. Kelima, berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Ta'ala. Nabi SAW dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu, mereka mendapatkan bantuan anak-anak Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Perjalanan hijrah Nabi melalui suatu tempoh yang panjang dan beratus kilometer ke Madinah, bermula dari 27 Safar sampai 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Membina masjid pertama apabila tiba di Madinah yang dinamakan Masjid Quba. Iktibar peristiwa hijrah. Keenam, berusaha memperbaiki diri dan keadaan kepada yang lebih baik. Dakwah yang dilakukan Nabi kepada kaum Quraisy terus mendapat tentangan dan serangan hingga mereka merancang tipu muslihat dan pembunuhan. Di masa yang sulit itu, Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Nabi dan beberapa sahabat masih tinggal di Mekah. Nabi SAW menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Penduduk Madinah terpecah kepada beberapa kabilah dan saling bermusuhan. Mereka sangat mengalukan kedatangan Nabi SAW untuk memimpin mereka. Anak-anak, daripada iktibar yang kita belajar sebentar tadi, bagaimana kita hendak aplikasikan peristiwa hijrah dalam kehidupan seharian. Anak-anak mestilah belajar bersungguh-sungguh dan siapkan kerja sekolah. Membuat jadual belajar dan menepati masa, sabar dan tidak putus asa menjalani kehidupan norma baharu. Dunia dan negara kita khususnya sedang dilanda pandemik COVID-19, jadikan iktibar daripada peristiwa hijrah ini. Itu aplikasi peristiwa hijrah dalam kehidupan seharian seperti membantu dan menghormati ibu dan ayah, menepati masa, yakni belajar dan solat awal waktu, tidak mudah putus asa dan sentiasa bersemangat memperbaiki diri. Ingat anak-anak, terapkan nilai daripada peristiwa hijrah ini ke dalam diri masing-masing.
Kesan daripada peristiwa hijrah ini ialah: yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi SAW mengatur strategi berdakwah. Semoga bermanfaat untuk semua. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kekurangan cikgu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.